Baik, kita masih lagi nak berbincang perkembangan terkini COVID-19 di hari PKP yang ke-42. Kalau ada yang dah jemu menghitung, kami war-warkan 42 ya. Jadi anda tahu pun ada seorang yang sangat hebat dan mampu berjuang pada hari yang ke-42. Moga Ramadan ada kesabaran. Dan kita nanti nak bersama dengan Dr. Badrul Hisham Abdul Samad, pakar perubatan kesihatan awam, sektor pengurusan wabak, bencana, krisis dan kecemasan, bahagian kawal penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum. Terima kasih ada bersama dengan kami sekali lagi. Terima kasih. Baik, betul. Kita memang suka untuk mengetahui apakah perkembangan terkini kan. Setiap hari pastinya jam 5 petang tu kita duduk dan dengar untuk kita tahu apa yang sedang berlaku. Kadang-kadang hari ini naik sikit, kadang-kadang turun sikit kan. Jadi perkembangan melihatlah turun naik ini. Bagaimana sebenarnya yang di Malaysia ini? Baik, terima kasih Fariha, Fitri. Alhamdulillah, macam mana kita lihat perkembangan terkini, sebenarnya sudah hari yang ke-11 hingga semalam lah. Malaysia mencatatkan hanya 2 angka saja, 2 digit saja kes-kes baru COVID-19 yang dicatatkan. Ya. Jadi maknanya jangkaan kita sebelum ni nampaknya Alhamdulillah berjaya lah. Yang mana kita kata PKP fasa 2 dan fasa 3 untuk melandaikan dan untuk menurunkan. Ya. Jadi kita nampak PKP fasa 3 ni alhamdulillah daripada angka 3 digit, 3 angka pada PKP yang kedua, PKP yang ketiga berakhir hari ini kita lihat pada angka hanya 2 digit sahaja. Ya. So itu menunjukkan satu perkembangan yang baiklah. Begitu juga kalau kita perhatikan tentang kematian juga telah turunlah maknanya. Ya. Ada harinya kita tiada kematian. Ya. Tapi sebelum ini kita ada, akhir sekali kita ada satu kematian lah yang memberi angka kepada 99 kematian ataupun 1.7%. Jadi ini satu perkembangan sebenarnya secara keseluruhan yang amat baik. Tapi bagaimanapun dengan PKP yang keempat ni kita masih mengharapkan orang ramai masih lagi patuh kepada arahan PKP untuk duduk diam di rumah dan sebagainya, sebab kita agak gusar sikit sejak akhir-akhir ini ada yang tidak begitu mematuhi PKP ni. Ada yang keluar bersama pasangan, keluar bersama ahli keluarga untuk membeli belah dan sebagainya. Jadi sepatutnya ini tidak berlaku lah, sebab kita nak terus memutuskan rantaian COVID-19 sebab perjuangan kita menentang COVID-19 ini belum berakhir lagi sebenarnya. Pasti ramai yang tertanya berapa lama lagi diperlukan kalau ikut kepada kajian mungkin dari segi konteks virologi dan sebagainya untuk memastikan ia betul-betul pada tahap yang selamat sebelum kita dapat sekarang ini dalam normal baru kan. Jadi nak memecahkan kebebasan itu perlukan masa yang begitu panjang. Baik, kalau kita lihat daripada kenyataan media yang dibuat sendiri oleh Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, ya, KKM mengambil kira juga panduan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, ya, yang mana kalau kita nak mengangkat PKP ini, dia tidak boleh dilakukan secara serentak sebab kita semua bimbang takut berlaku surge ataupun peningkatan yang mendadak. Ya. Jadi digariskan ada 6 prasyarat utama lah yang perlu kita lihat kalau kita nak longgarkan PKP ini secara berperingkat-peringkat, iaitu kawalan sempadan, body control. Jadi kalau sekarang ni kita lihat pun masih lagi berlaku larangan penerbangan ke luar negara dan masuk ke dalam negara. Keduanya ialah kawalan pergerakan, macam mana yang kita lakukan sekarang, PKP masih lagi perlu dipatuhi oleh semua. Yang ketiganya ialah melihat dari segi sistem kesihatan kita yang mantap lah. Setakat ini alhamdulillah, maknanya kita mempunyai kapasiti yang lebih lah dari segi bilangan katil, bilangan ventilator, bilangan katil ICU, berbanding dengan kes-kes yang kita tangani sekarang, dan sememangnya di dalam peringkat penurunan lah. Yang seterusnya ialah yang keempat ialah kita perlu melindung mereka yang berisiko tinggi. Jadi antara sasaran KKM terutamanya bagi zon-zon yang telah pun kita kata hijau. Jadi antara cabaran berikutnya lah macam mana kita nak melindungi mereka yang berisiko tinggi dalam zon hijau tersebut. Contohnya mereka yang golongan warga tua, golongan kanak-kanak, mereka yang berpenyakit kronik dan sebagainya. Baik, yang seterusnya, yang kelima, yang Fitri sebutkan tadi, new normal, norma baru. Jadi walaupun PKP kalau kata boleh dilonggarkan secara berperingkat-peringkat,
tapi kita tiada pilihan tetapi untuk mengamalkan norma yang barulah. Contohnya penjarakan sosial, ya. Bukan saja di semasa membeli barangan keperluan, ya, di premis, juga mungkin di bank, ya, mungkin juga di premis pejabat dan sebagainya, mungkin juga di pengangkutan awam, ya, dalam pengangkutan awam, ya, penjarakan sosial. Dan seperti biasa, amalan mencuci tangan yang kerap, ya, dan juga kalau mereka yang bergejala perlu menutup mulut dan hidung. Dan akhir sekali yang keenam adalah penglibatan komuniti secara seluruhnya, membantu KKM, membantu agensi-agensi kerajaan untuk sama-sama terus membendung dan memutuskan rantaian COVID-19 ini, dan juga penglibatan komuniti dalam mencapai elemen-elemen yang tadi semua tu, ya, melindungi mereka yang berisiko, sama membantu mengelakkan pergerakan yang tak perlu dan sebagainya. Bukan itu saja, Fitri, itu adalah antara saranan kalau kita boleh nak mula melonggarkan PKP dalam negara, ya. Tapi kalau balik pada soalan Fitri tadi, kalau kita melihat kepada serantau dan global, ianya lebih mencabarlah, ya. Sebab lebih 180 negara sekarang ini dijangkiti COVID-19, ya. Sekarang ini dah mencecah melebihi 3 juta kes dengan lebih 200,000 kematian, ya. Jadi maknanya antaranya kalau masih lagi belum dijumpai vaksin yang betul-betul berkesan, ya. Jadi memang dia menjadi satu cabaran lagi lah di peringkat antarabangsa lah. Ya. Baik, kita melihat bagaimana Kementerian Kesihatan Malaysia terus memerangi mendepani COVID-19 ini. Dan difahamkan juga KKM telah wujudkan satu aplikasi My Sejahtera yang boleh dimuat turun ke dalam penggunaan handphone. Mungkin boleh kongsikan bersama dengan kami. Baik, aplikasi My Sejahtera ini sebenarnya dibangunkan bersama, ya, oleh beberapa kementerian dan agensi kerajaan, ya, oleh KKM sendiri, oleh Majlis Keselamatan Negara, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, begitu juga oleh unit pembenaran pentadbiran dan pengurusan perancangan Malaysia Mampu, dan juga MOSTI, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. So aplikasi ini mudah dimuat turun, ya, menggunakan apa juga jenis telefon pintar yang kita gunakan, ya, sama ada Apple, Android dan sebagainya. Yang mana daripada aplikasi ini yang penting sekali ialah setiap individu yang memuat turun aplikasi ini, mereka boleh membuat penilaian risiko sendiri, ya. Jadi ada beberapa soalan yang perlu dijawab, ya. Beberapa maklumat tentang maklumat diri. Kemudian ada soalan-soalan tentang gejala-gejala, ya. Dan juga mungkin ada atau tidak hubung kait dengan kes yang lain ataupun sebagai kontak rapat, kepada kes COVID-19, ya. Jadi setelah dimuat turun nanti dan setelah dimasukkan maklumat ini, nanti di akhirnya semacam akan dikeluarkan semacam pasport, dia kata, ya. Jadi sama ada anda berisiko rendah ataupun anda berisiko dan sebagainya. Dan sekiranya berisiko, akan terus diberikan capaian untuk menghubungi talian tertentu dan ditunjuk di mana klinik kesihatan ataupun hospital berhampiran yang boleh dibuat saringannya. Dan bukan itu saja, banyak sebenarnya kita lihat antara menu yang menarik, ya, dalam aplikasi My Sejahtera, ya. Antaranya ialah kita boleh tahu dalam sekitar 1 km radius ada tak kes COVID-19 di persekitaran kita, ya. Dan kita juga boleh mencari, katalah kita nak mulakan perjalanan ke satu destinasi, ya, dan kita masukkan alamat destinasi itu, kita akan tahu juga sama ada di alamat destinasi itu adakah dia zon merah, zon kuning ataupun zon hijau, ya. Capaian itu diberi nama hotspot tracker. Dan setakat ini kita lihat itu merupakan capaian yang paling popular lah di kalangan pengguna, yang mana sehingga semalam telah hampir 400,000 orang telah pun membuat turun dan menggunakan aplikasi My Sejahtera ini. Jadi dia sangat baik untuk kita membuat penilaian diri sendiri terhadap risiko COVID-19, ya. Dan kita tahu kita di tahap yang mana, risiko yang macam mana, dan kalau kita perlukan maklumat lanjut ataupun tindakan lanjut untuk saringan dan sebagainya, dinyatakan di situ di manakah tempat yang paling hampir lah untuk kita membuat saringan. Doktor mungkin dapat komen di mana ada saranan supaya rakyat meningkatkan imuniti. Biasa orang biasa kan, kita perlu tahu dan juga maklumat yang lengkap dan tepat untuk memastikan ya kebersihan pada tahap yang terbaik, ya, dengan mencuci tangan dan sebagainya. Jadi juga dari segi imuniti
walaupun kita sedang berpuasa ni, macam mana kita untuk kuatkan kesihatan keluarga? Baik, terima kasih Fitri. Ialah sedikit mencabarlah di bulan Ramadan tetapi insya-Allah tak ada masalah asalkan kita mengamalkan langkah-langkah yang biasa Baik, imuniti badan dia banyak disumbang oleh kesihatan badan itu sendirilah Contoh yang mudah. Kita perlu tidur yang cukup sebab masa waktu tidur itulah badan kita secara semula jadi akan membaik pulih badan lah maknanya Kita perlu rehat yang cukup Dan dari segi makanan yang seimbang macam biasa makanan yang seimbang. Kalau kita ambil makanan yang seimbang makanan organik, makanan yang biasalah maknanya sebenarnya tak perlu pun kita ambil suplemen contohnya sebab ada yang di luar sana risau nak mengambil suplemen yang tertentu dan sebagainya, tapi kalau punca khasiat tu sudah pun cukup daripada makanan yang kita ambil itu juga daripada sayuran, buah-buahan dia dah membantu badan kita untuk membina imuniti yang baiklah Makanan seimbang jangan lupa juga maknanya protein sebahagian daripada makanan seimbang. Kenapa? Kerana protein yang membina antibodi badan. Bukan itu saja. Sebab tu kita juga sebut kalau sebelum ni lah kan supaya jangan panik. Kenapa? Sebab kalau seseorang tu rasa resah, rasa gusar, dia tak boleh tidur, dia tak boleh rehat secukupnya. Itu juga akan mengganggu sebenarnya dia punya sistem immunity, sistem ketahanan badan. Sebab tu kita kena cukup rehat dan perlu berada dalam keadaan yang tenang lah. Jadi badan tu lebih rehat dan mempunyai ruang lah untuk membina imuniti badan yang lebih baik. Okey. Doktor, kita ada lagi banyak soalan sebenarnya. Saya nak tanya, betulkah ada penambahan kluster yang lain, yang terbaru kan? Tapi kita akan tanya selepas ni. Kita berehat dulu. Doktor boleh? Boleh, Fitri Okey, kita damaikan mungkin tenteram jiwa sambil menyalin nota lah, takut lupa. Kembali selepas ini.